What's up bro? Sis, mari pada sekalian, Hazwan Shah Bebe, hashtag bukan Zizan, the best palatau in the world. Aku tahu dah seminggu channel ni tak ada video sebab aku tak sempat nak edit, aku tak sempat nak shoot pun. Dan sekarang ni aku sempat nak shoot sekejap, tapi tak sampai sejam aku dah kena rush masuk kerja part time aku pula. Jadi video ni tak nyempat lah nak edit. Pasal tu lah korang kena join membership dekat channel Hazwan Shah Wrestling ni. Sebabnya kalau boleh reach 3,000 yalah 3,000 membership, even level yang RM1.50 tu pun aku dah boleh hire seorang editor. Kalau apa ni, sekarang ni aku tak mampu lagi, membership baru 80 orang. Jadinya itulah, kena biasakan jugalah video yang tak menyempat nak edit ni. Jadi minta maaf video tak sempat nak edit. Kalau korang nak join member, sebelah butang subscribe tu ada butang join ataupun tekan link yang aku letak dekat ruangan description kat bawah. Ruangan description kat bawah pun aku ada letak link Shopee yang bawa korang ke page Shopee yang jual barang wrestling. Nak tahu barang apa, korang kenalah tekan link Shopee tu. Tak beli tak apa, tekan pun aku boleh dapat commission. Dan yang baru sampai dekat channel Hazwan Shah Wrestling ni tak tekan lagi butang subscribe, make sure korang tekan dulu butang subscribe, tekan sekali butang loceng, asyaballah butang subscribe. Dan green screen yang selalu aku buat kat belakang ni, aku tak sempat nak set up guys. Seriously aku tak sempat. Okay, rushing sikit. Tapi aku takut tak ada video sampai dekat 2 minggu. Aku shoot lah juga video ni sekejap. Okay, seperti yang korang tengok kat tajuk, 3 benda yang aku nak cover. First, pasal Raw semalam kita nampak return daripada Johnny Gargano. Second, aku nak sentuh pasal NXT UK punya superstar yang ramai dah kena buang. Dan third, aku nak nyentuh pasal giveaway. Kalau korang tak layan aku punya last live, sekira macam video sebelum video ni, aku punya live buat Q&A ataupun sembang santai sempena tahun ketiga anniversary channel Hazwan Shah Wrestling ni, korang tak layan, korang tak tahulah yang akan ada giveaway dekat channel ni. Bukan akan ada, dah start dah pun. Kita akan tutup, kira macam ni, masuk je September, terus tutup. 1 September 12 malam tu, dah tutup lah giveaway tu. Jadi untuk korang yang tak tengok lagi live tu, aku bagi tahulah dekat video kali ni apa yang korang boleh menang dan macam mana korang nak menang. Okay. First, kita ada 3 hadiah sebab 30,000 subscribers, 3 tahun anniversary, jadi kita buat 3 hadiah. Okay, 2 hadiah targeted dan 1 hadiah semua orang boleh menang. Kita cerita dulu untuk hadiah yang targeted. Okay, untuk hadiah yang targeted, first kali untuk sesiapa yang pakai baju size M, aku ada 1 t-shirt yang nak bagi kat korang yang logo Hazwan Shah Wrestling dekat dada lah. Okay, so ini hanya untuk orang yang size M. Kalau korang size S, XS, L, L okey lagi kot. Tapi yang SL, 2SL, 3SL tu semua tak payah try untuk giveaway yang ni. Apa yang korang kena buat untuk nak menang baju Hazwan Shah Wrestling punya logo ni? First kali, korang kena subscribe channel Hazwan Shah Wrestling. Second, follow Instagram aku, Hazwan_Shah. Link Instagram tu ada dekat ruangan description kat bawah. Hari tu aku dah buat giveaway. Tak follow IG, tapi dia dah dipilih sebagai pemenang. Tak ikut syarat, tak follow IG, aku tak ambil dia, aku cari pemenang yang lain. Jadi make sure korang follow IG aku. Dan yang ketiga, korang kena komen dekat ruangan komen video live yang lepas. Video yang sembang santai Q&A sempena 3 tahun anniversary tu. Dekat live video, dekat video tu, korang komen korang punya ID Instagram. Dan untuk orang yang nak go for this hadiah, make sure dalam kurungan korang buat M. Maksudnya aku tahulah korang bersaiz M, korang eligible untuk nak dapat hadiah yang ni lah, yang targeted untuk size M. Okay. Ini hadiah yang pertama. Hadiah yang kedua, targeted juga untuk sesiapa yang saiz baju dia 4XL ataupun 5XL. Jadi untuk orang yang 2XL, SL, L, SM, tak payah try yang ni. Okay, try yang baju tadi ataupun kejap lagi yang ketiga, yang tu semua orang boleh try. Yang kedua ni kita akan bagi The Shield Fan Edition. Tak kisah, aku ada 4XL, aku ada 5XL, tapi salah satu tu aku akan bagi giveaway dekat korang. Macam mana korang nak menang baju yang ni untuk orang yang size 4XL, 5XL ni? Cara dia sama juga. Follow, subscribe aku punya YouTube channel Hazwan Shah Wrestling, and then follow aku punya Instagram Hazwan_Shah. Dan yang ketiga, korang komen dekat ruangan komen video yang lepas, video yang 3 tahun anniversary Q&A sembang santai tu, korang punya ID Instagram. Bukan semua giveaway ni bukan komen kat ruangan komen ni tapi dekat video yang sebelum video ni. Korang komen dekat situ. Sebab aku akan ambil pemenang daripada
bahagian komen video tu, live video tu kan. Korang tahulah, korang cari je Q&A sembang santai. Memang betul-betul sebelum video ni. So dekat video tu, untuk hadiah yang ni, korang komen ID Instagram korang, dalam kurungan korang buat 4XL ataupun 5XL. Korang, kalau korang 4XL, tulis 4XL. Kalau korang 5XL, korang tulis 5XL. Okay, so itu dua hadiah yang korang boleh menang. Untuk hadiah yang ketiga, kira macam semua orang boleh menang, dan bagi aku kalau aku nak menang hadiah yang ni, dan ini hadiah paling besar walaupun saiz dia kecil. Okay, hadiah ini macam mana korang nak menang, aku bagi tahu cara nak menang dulu sebelum aku tunjuk hadiah lah. First kali, subscribe channel Hazwan Shah Wrestling. Second, dah pun follow Instagram aku Hazwan_Shah. Lagi sekali, link ada dekat ruangan description kat bawah. Dan yang ketiga, korang kena komen macam yang tadi juga. Korang komen dekat video yang sebelum video ni, video Q&A sembang santai 3 tahun anniversary tu. Korang komen korang punya ID Instagram, tapi tanpa M dan tanpa 4XL ataupun 5XL tu. Kira macam ID Instagram sahaja. Dan kalau korang risau, alamak, korang dah try yang M tu, tapi nak try juga hadiah yang semua orang boleh menang yang tak perlu tulis M ni. Siapa-siapa yang even dia dah tulis M ataupun 4XL ataupun 5XL dalam kurungan selepas dia tulis ID Instagram dia tu, still aku akan pilih dia antara pemenang yang akan dapat menang hadiah yang semua orang boleh menang ni lah. Maksudnya kalau kau punya komen tu ada M, ada 4XL, 5XL ataupun tak ada M dengan 4XL, 5XL tu, korang still boleh menang hadiah yang ni lah. Dan hadiahnya apa? Ni topi yang aku pakai ni, aku tak adalah bagi yang exactly aku pakai ni. Ini adalah topi Hounds of Justice, logo The Shield tu. Dekat tepi ni ada logo Bear Bear Exclusive. Dan dekat Tamu ke Bumi ni ada dua topi yang exactly sama macam ni yang aku keluarkan. Satu aku pakai, satu untuk pemenang giveaway ni. Jadi ni masih dalam plastik lagi. So ada 3 hadiah lah. Satu hadiah untuk saiz M, satu hadiah untuk 4XL ataupun 5XL, dan satu lagi hadiah semua orang boleh. Even korang try yang M tu pun, korang still boleh dapat yang ni juga. Kalau korang as long as korang ada komen ID Instagram korang, korang dah boleh dapat ni dah. Korang ada letak dalam kurungan M ke 4XL, 5XL ke, still ada chance juga untuk nak dapat topi ni. Okay, so hopefully jelas pasal giveaway. Aku letak tepi sekejap. Alright, so tanpa buang masa, aku nak cover dulu apa yang berlaku dekat Raw semalam. Crowd dekat Toronto, aku agak terkejut dengan diorang punya respon dekat Raw semalam. Sebab aku expect crowd dekat Toronto ni macam crowd dekat Chicago, crowd dekat UK, crowd yang happening yang sentiasa buat event WWE ni meriah. Tapi semalam aku rasa macam half je yang buat event tu meriah. Sebab dari segi sorakan pun separuh macam nak sorak lain, separuh nak sorak lain. Macam diorang ni tak sekepala. Jadi sorakan tu aku rasa bersepah, dan benda tu buat aku rasa sakit telinga lah. Tapi itu satu benda yang WWE tak boleh nak kontrol. Jadi aku hanya nak share je benda ni. Aku tak boleh nak komplain pun WWE buat apa-apa, sebab ini masalah crowd. Bukanlah masalah pun sebenarnya, tapi benda tu just masalah untuk aku lah kot. And then kita ada nampak beberapa superstar yang ada new theme song dekat Raw kali ni. Walaupun Triple H dah take over, tak boleh nak deny lah yang theme song baru-baru ni still bukan theme song yang best lah. Okay, terutamanya Judgment Day lah. Judgment Day kau tengok Finn Balor ada theme song baru. Aku tak tahulah tu theme song Finn Balor sahaja ke, atau theme song the whole Judgment Day. Damian Priest bila keluar solo ada theme song dia sendiri. Damian Priest punya theme song lama sedap. Lepas tu dia tukar lagi sekali, sedap. Kali ketiga ni kurang. Judgment Day awal-awal tu dah sedap. Kalau ini theme song Judgment Day dah kurang. Finn Balor awal-awal theme song dia sedap gila. Kali ni dah kurang. So aku just harap Triple H bawa balik C-Force CFO dollar tu kan. Sebab aku rasa dalam banyak-banyak era lagu, C-Force tu yang paling kena dengan jiwa aku. Dan lagu yang banyak ikonik, lagu daripada Jim Johnston lah kan. So dua ni lah, terutamanya C-Force kena dengan generasi sekarang. So tolong bawa balik sebab theme song baru ni aku still cannot go Ada beberapa je lah kot, macam Roman, Death Rebel kan. Roman okay lagu theme song dia. So itulah, theme song still mengecewakan. Semalam dekat Raw juga kita dekat Judgment Day tu kita nampak
yang Judgment Day sekarang adalah Judgment Day yang lebih better daripada Judgment Day yang Vince McMahon in charge. Still tak nampak apa purpose dia yang betul-betul menunjukkan kenapa ada kumpulan Judgment Day ni. Tapi at least pembawakan dia tak awkward macam sebelum ni. Sebelum ni siap macam, bapak awkward gila kau nak trying something yang macam tak kena dengan kau. Itu mungkin masalah scripted promos lah. Dan sekarang ni diorang nampak lebih selesa dan nampak lebih better lah pembawakan diorang sebagai ahli kumpulan Judgment Day. But then aku rasa tak lama lagi grup ni kena bubar dan Damian Priest dan juga Finn Balor ni kena ada hala tuju masing-masing lah. Alright. Dolph Ziggler semalam, tak adalah nak kata for the first time, setelah sekian lama akhirnya nampak Dolph Ziggler kembali cool walaupun kalah. Lepas dia sepak muka si Finn Balor tu, and then dia datang balik, korang nak masuk ke apa ataupun nak terduduk lagi kat situ kan. Oh, aku rasa bapak cool gila. Since Triple H datang, pandai pula dia pakai Dolph Ziggler. Tapi itulah, kalah. Aku faham lah faktor umur ataupun mungkin Dolph Ziggler punya time dah pass ke apa ke. Tapi Triple H, kalau kau benarkan superstar kau berlawan macam dekat NXT Black and Gold dulu, Dolph Ziggler antara salah seorang yang boleh hasilkan satu perlawanan yang enjoy. Dolph Ziggler dengan AJ Styles boleh jadi satu match yang gempak. Dolph Ziggler dengan Finn Balor hari tu pun not bad lah, tapi not like very good pun. So aku rasa Triple H pandai pakai Dolph Ziggler dan aku expect more sebenarnya. Tapi itulah, aku tak rasa dia akan diutiliskan lebih-lebih ataupun dapat push yang lebih. But then that is the best Dolph Ziggler. Cumanya kalah. Dan satu lagi aku kurang sikit, sebelum dia kalah tu, dia macam dah standby muka dia untuk Rhea Ripley tumbuk. Nampak sangat dia pergi tadah muka kat situ. So hopefully aku tak nampak benda macam tu lagi lepas ni. Kevin Owens, kita nampak Kevin Owens yang lama balik. Yelah, dia dah bagi hint hari tu masa promo dengan Drew McIntyre yang the prize fighter tu. Dia nak bawa balik the prize fighter tu. Dan sekarang ni dengan baju dia tu lagi, memang nampak lah macam the prize fighter. Dexter Lumis pergi colek The Miz. Aku rasa menarik sebab aku ingat kan awal-awal time diorang nak try to grab AJ Styles tu, aku dah fikir lah, oh ni mesti Dexter Lumis kalau muncul tu bawa watak jahat. Tapi tak, bila dia culik The Miz tu, mungkin dia masih bawa watak baik lagi lah. Dan dekat NXT pagi tadi aku tengok, dah bersatu kembali dengan Indy Hartwell. So Index masih ada lagi. Last dekat pintu Performance Center ke dekat pintu tempat stadium yang diorang berlawan kat NXT tu, polis dah tunggu. So tengoklah apa sambungan cerita Index dengan Dexter Lumis ni. And then lepas iklan, terus kedengaran muzik Johnny Gargano. Okay, benda tu surprise tapi mengecewakan sebab crowd blur tau. Lambat diorang punya respon. Dan bila diorang nak respon tu pun, tak semua orang tunjuk yang diorang excited. Nampak macam ramai juga yang tak kenal Johnny Gargano ni. So aku rasa dia punya entrance ataupun debut dekat main roster, re-debut lah. Dia pernah debut lepas tu pergi NXT balik, macam tak jadi apa semua kan. Aku tak rasa epic sangat lah. Aku rasa macam awkward sikit cara dia muncul. Tapi still buat aku happy nampak Johnny Gargano datang buat comeback dekat WWE. So ada harapan lah match-match dekat main roster akan jadi sedap. Tapi kalau aku prefer cara lain lah kot. Dia buat comeback dekat NXT 2.0 dulu. Settlekan masalah dia dengan Grayson Waller. Lauk Grayson Waller dulu. Sebab itu Grayson Waller tibai dia kau-kau tu kan. Lepas tu dah settle Grayson Waller, dia naiklah ke main roster. Tak kisahlah dekat Royal Rumble ke apa ke. Tapi tak kisah pun dia pergi ke Raw terus ke apa. Cuma aku rasa macam tergantung sikit. Hopefully Grayson Waller dengan Johnny Gargano ni boleh sambung diorang punya feud dekat main roster pada satu masa akan datang. Sayang ni je lah dia punya pop. Tapi aku suka dia punya promo sebab dia buat NXT tu nampak penting. Dia buat NXT matter. Sebab kalau tak, mana ada, kalau Vince McMahon bawa dia naik main roster, mungkin lupa yang macam dia ni dulu pernah ada dekat NXT, tak guna pakai dia dengan baik, mungkin tukar nama. Contoh macam LA Knight kena dengan tukar nama jadi Max Dupri. Lepas tu macam kononnya dia tak pernah wujud dekat dekat NXT dulu. So aku rasa kalau Vince McMahon in charge handle Johnny Gargano tu, dia akan jadi macam tu lah. So dia buat NXT nampak penting. Aku just rasa time Thierry datang kacau, Thierry patut cakap, how about this time I take you under my wing. Ayat tu kalau keluar macam best sikit lah kot. Tapi still okay bila diorang nak buat yang diorang punya trademark kumpulan The Way macam kat NXT dulu. Aku expect Austin Theory yang akan bantai Gargano. Tapi aku silap, Gargano pergi super kick Austin Theory. Very nice. Aku tak boleh predict benda tu. And then satu lagi dekat Raw semalam,
dekat main event lah. Match Edge dengan Damien Priest, shock. Lama aku tak tengok match Edge yang shock. Lepas tu Edge buat Canadian Destroyer, bye. Nampak dah Triple H dah mula tunjuk taring-taring apa yang dia akan offer kat kita daripada segi kualiti perlawanan lah pada masa akan datang bila dia in charge ni. So, aku enjoy lah. Raw semalam aku enjoy. For the first time, aku boleh rasa, selalunya rasa Raw 3 jam ni lama tau. Aku rasa macam bapak bila nak habis. Tapi kali ni, for the first time, setelah sekian lama, aku rasa macam Raw semalam tak cukup. Aku nak lagi. Dah terasa lagi better daripada Raw lepas WrestleMania yang mungkin tahun ni dengan tahun lepas punya. So, thank you lah. Lama aku tak rasa Raw shock macam ni. Dan even hari ni aku tengok NXT, walaupun NXT ada perlawanan main event yang best gila, tengok Wendy Chu dengan Tiffany Stratton. Dua orang yang bukan main eventer pun untuk women, tapi diorang hasilkan satu perlawanan yang bapak best gila. Lagi best kot daripada match Edge dengan Damien Priest. Tapi still, the whole show aku rasa Raw lagi better daripada NXT minggu ni lah. Okay. Itu cerita pasal Raw. Video dah nak dekat 16 minit. Aku nak sentuh pula apa yang terjadi dekat NXT UK ni. Tapi aku kena buka dululah aku punya Instagram, Berita WWE 2.0. Itu Instagram aku pasal wrestling. Aku post segala news pasal wrestling dekat Instagram Berita WWE 2.0. Link ada dekat ruangan description kat bawah. Instagram Hazwan_Shah tu Instagram personal. Jadi kalau korang nak dapat updated news apa-apalah pasal wrestling dalam bahasa Melayu, tengok ataupun follow aku punya Instagram Berita WWE 2.0. Dekat Berita WWE 2.0, hari Jumaat lepas ke hari Sabtu lepas aku ada update yang WWE buang superstar lagi. Dan superstar yang diorang buang tu semuanya superstar daripada NXT UK. So tak ada superstar main roster pun lah. Antaranya Trent Seven, aku pelik kenapa, sebab dia dah jadi one of the good heel lepas dia berpaling tada dengan Tyler Bate. Dave Mastiff, Amale, Jet Stars, Wild Boar, Zaya Brookside. Zaya Brookside ni bapak dia dah lah kerja dekat WWE kot, dan ramai fans laki lah, sim, yang suka dia. Tapi kita laki kot, Eddie Dennis, Saxon Huxley, Amir Jordan, bukan Amir, I'm sorry Danny Luna, Emilia McKenzie, Primate, Nina Samuels, Shah Samuels, Sid Scala, Flash Morgan Webster, Mark Andrews, Ashton Smith. Sid Scala aku ulang 2 kali dalam aku punya post ni. T-Bone, Tioman dan juga Kenny Williams. Aku rasa Zaya Brookside dengan Trent Seven patut dikekalkan, tapi korang kena tahu juga superstar NXT UK ni lain macam sikit. Kadang-kadang diorang duduk lama sangat dekat NXT UK, tak pergi dekat NXT US, naik ke main roster semua tu, sebabnya diorang tak willing nak berpindah. Diorang prefer untuk kekal stay dengan family diorang dekat UK ke apa. Jadi mungkin disebabkan tu diorang dilepaskan. Dan kenapa diorang ni dilepaskan? Sebab NXT UK ni nak shut down. Dah tak ada lagi dah NXT UK lepas ni. Pasal tu kita nampak Tyler Bate muncul kat NXT nak gabungkan title NXT UK dengan NXT Champion. And then aku tak tahulah, aku just kalau dah gabung tu better pakai design NXT UK lah. Cantik gila kot design NXT UK tu. So bila dah gabung pakai, tak kisahlah pakai design mana pun, hopefully NXT UK. Lepas tu akan adanya NXT Europe target pada tahun 2023, dan aku rasa itu satu inisiatif yang better lah, sebab dulu Triple H punya plan NXT Japan, NXT India, NXT ni kan, so banyak sangat. Dah lah NXT UK pun orang tak tengok sangat, jadi better fokus ataupun besarkan lagi NXT Asia, NXT Europe, and then NXT South America ke apa ke. Instead of kau buat satu-satu negara macam tu, aku lagi prefer dia buat macam tu lah. Sebab kalau NXT UK tu ramai gila orang tengok, tak apa nak buat sebiji-sebiji macam tu. Dan sekarang wrestling is too much. Raw, SmackDown, NXT UK, NXT Level Up, lepas tu kita ada Dynamite, kita ada Rampage. Siapa yang tengok Impact banyak lagi, siapa yang tengok New Japan banyak lagi, AEW pun ada Dark dengan Elevation. So aku rasa NXT Europe is better option instead of kau buat sebiji-sebiji negara macam tu lah. Dan walaupun semua superstar ni dibuang, yes, bukan satu, mungkin ada yang tak okey lah diorang kena buang ke apa. Aku rasa diorang faham, sebab ada juga superstar kat NXT UK ni yang dibenarkan muncul dekat promotion lain. So NXT UK punya contract system tak sama sangat macam NXT 2.0 dengan Raw dan juga SmackDown. Lain sikit. Diorang boleh buat kemunculan kat tempat lain apa semua. So mungkin kontrak diorang tu diorang boleh terima sebab dia still boleh buat job dekat tempat lain ke. And then mungkin diorang lagi prefer stay dengan family diorang. Dan NXT Europe pun aku rasa nanti akan base kat UK, maybe diorang pun akan diserap balik bila NXT Europe dah di-establish. Sebab NXT UK nak padam,
Jadi mungkin kontrak tu is exactly under terms and condition under NXT Europe. Sebab sekarang ni NXT UK shutdown. Kalau terms and condition under NXT UK dah tak boleh nak pakai lah. So better ditamatkan, and then mungkin dia akan hire balik beberapa superstar. Aku tak rasa semua akan di hire balik lah. Antara Trent Seven dengan Xia Brookside, aku rasa diorang akan ambil balik, and then serap masuk ke NXT Europe. Daripada situ mungkin NXT Europe pergi ke NXT 2.0. Jadinya kalau nak kata sedih diorang ni kena buang, aku tak tahulah cerita di sebalik kontrak untuk NXT UK ni tepatnya macam mana. Tapi aku tahu yang diorang lagi prefer stay dengan family diorang, dekat-dekat sana, tak willing to move. And then kontrak diorang berbeza sikit dengan superstar main roster dan juga NXT 2.0. Siapa yang layan NXT UK mungkin akan rasa sedih sikit. Tapi kalau macam aku, kehilangan NXT UK ni bukan satu benda yang aku sedih sangat. Tapi kalau diorang tutup NXT UK dan dalam masa yang sama NXT 2.0 punya kualiti perlawanan tak segempak NXT Black and Gold, aku rasa sedih lah. Sebab kau ada Ilya Dragunov yang kau tak buang lagi. Lepas tu Tyler Bate dah ke NXT US. Semua ni kau boleh pakai kan, hasilkan balik perlawanan. Okay, NXT 2.0 dengan NXT UK, dari segi match quality aku kata NXT UK sedap lagi. Kau tengoklah setiap kali Ilya Dragunov lawan Dragunov, aku dah lupa nama dia. Lepas tu Tyler Bate. Perlawanan dekat NXT UK sekarang ada rasa lagi vibe NXT Black and Gold, which is NXT 2.0. Shock juga perlawanan diorang, tapi tak capai langsung standard, tak capai langsung, jauh sikit lah diorang punya standard dengan NXT UK dan juga NXT 2.0. Itu pada pendapat aku lah. Okay, so itu dia Raw, shock. NXT UK tutup untuk something better, aku boleh terima. Hopefully superstar yang dilepaskan ni ada yang dapat diserap masuk, dan diorang tak dapat diserap masuk balik dapat better offer kat tempat lain. And then giveaway lah guys. Jangan lupa untuk join giveaway. Komen tu semua dekat video yang sebelum video ni lah. Video ni tak ada. Korang komen kat video ni, memang aku tak pilih korang sebagai pemenang. Sebab dekat random picker tu aku akan masukkan link video yang lepas tu. Alright? So make sure korang komen dekat video live Q&A tu. Jadi itu je lah. All the best untuk korang semua yang akan try giveaway ni. Salam takziah untuk korang yang dengar aku punya Palatau. Kalau tak ada apa-apa lagi, kita jumpa dekat next video. Jangan lupa join membership kat channel Hazwan Shah Wrestling. Terima kasih. Datang lagi. Motherfucker. Okay, bye-bye. Dah 22 minit 12 saat. Aku nak bagi 22 minit 22 saat tepat-tepat lah kot. Make sure korang follow, tengok semua video yang aku letak dekat tepi ni. Bye.